Okey. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pelajar-pelajar sekalian. Saya, Cikgu Nur Hidayah binti Jaafar daripada SMJ KKO 1 akan menjadi Cikgu Pendidikan Moral anda pada hari ini. Okey, sebelum saya memulakan kelas pada hari ini, sila pastikan ada bersama-sama anda buku teks Pendidikan Moral tingkatan 4 KSSM. Okey, sebelum saya nak meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, saya akan tayangkan satu video yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, pelajar-pelajar sekalian, sebelum saya memulakan, okey, tajuk kita pada hari ini iaitu Unit 4 Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi secara Beretika. Okey, untuk Unit 4 ni masih berada dalam bidang 5 iaitu insan bermoral. Okey, insan bermoral. Okey, kita tengok slide kita yang pertama. Okey, slide kita yang pertama. Okey, slide kita yang pertama iaitu objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran. Okey, di sini seperti yang terdapat di dalam buku teks, okey, objektif pembelajaran yang pertama iaitu etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Kita akan belajar tentang cara penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun TMK secara beretika iaitu beradab.
Okey, yang kedua juga kita dapat mempelajari tentang kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Yang ketiga, kita dapat belajar tentang cara penggunaan. Okey, macam mana nak guna teknologi maklumat dan komunikasi ini secara beretika. Okey, yang ketiga, kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Apa akan berlaku jika kita abaikan penggunaan teknologi dan komunikasi, teknologi maklumat dan komunikasi ini, ataupun dipanggil juga sebagai TMK secara beretika. Dan seterusnya, kita nak tengok macam mana nak guna teknologi maklumat ni secara beretika dalam kehidupan kita seharian. Okey, seterusnya kita tengok slide yang seterusnya, iaitu apa maksud teknologi maklumat dan komunikasi? Apa maksud teknologi maklumat dan komunikasi? Okey, apa maksud teknologi maklumat dan komunikasi? Okey, komunikasi iaitu definisi dia, komunikasi menggunakan teknologi terkini terbahagi kepada 3 komponen. Komponen yang pertama, teknologi komputer, yang kedua teknologi komunikasi dan juga teknologi media. Okey. Video yang saya tayangkan tadi berkaitan dengan jenayah cyber. Okey, apa itu jenayah cyber? Okey. Okey, jenayah cyber sekarang banyak sangat berlaku di dalam penggunaan internet. Okey. Tadi dalam tayangan video tadi dia dah bagi dah senarai jenayah-jenayah cyber yang berlaku. Okey, daripada video tu kita akan huraikan satu demi satu di dalam slide yang saya akan tayangkan ini. Okey. Yang pertama, maksud teknologi maklumat dan komunikasi saya dah terangkan dah tadi. Seterusnya saya akan pergi ke slide seterusnya, iaitu cadangan nilai. Okey, seperti yang terdapat di dalam buku teks pendidikan moral KSSM, cadangan nilai untuk tajuk ini ada 5. Yang pertama, nilai rasional. Yang kedua, nilai kebebasan. Yang ketiga, nilai harga diri. Yang keempat, nilai kesederhanaan. Dan juga yang kelima, nilai kerajinan. Okey. 5 cadangan nilai ni kalau kita tanya untuk soalan nanti, untuk soalan dia akan tanya nilai lah. Okey, nilai apa untuk isu-isu moral yang dia bagi ketika kamu menjawab soalan. Okey, seterusnya kita masuk seperti yang terdapat dalam buku teks, iaitu etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, yang pertama, tidak mendedahkan ID kepada orang lain. Okey, tidak mendedahkan ID kepada orang lain itu membawa maksud kita tidak mendedahkan maklumat diri. Okey, contohnya apa? Okey, contohnya password. Okey, kita ada password Yahoo, password Yahoo Mail, password Gmail, password Facebook. Okey, semua maklumat tu kita tak boleh dedahkan kepada orang yang tak dikenali dan juga yang dikenali. Okey, password tu hanya diri kita saja yang simpan. Kalau kamu dedahkan maklumat ini kepada orang yang kita kenali ataupun tidak dikenali, untuk berlaku jenayah cyber ni sangat tinggi. Orang akan Orang akan hack kamu punya Facebook. Orang akan hack kamu punya Gmail. Orang akan hack kamu punya Yahoo Mail. Ataupun segala-galanya yang berkaitan dengan memerlukan maklumat diri. Contohnya apa lagi? Akaun bank. Akaun Twitter. Akaun Instagram. Okey? Yang kedua, menggunakan perisian secara berlesen. Maksudnya di sini kamu perlu menggunakan perisian yang berdaftar. Okey, di sini sangat ditekankan tidak berlaku plagiat. Okey, nanti next slide nanti saya akan terang apa maksud plagiat, apa maksud hak cipta. Okey, seterusnya yang ketiga, tidak plagiat bahan. Okey, tidak plagiat bahan maksud dia tak muat turun sebarang dokumen-dokumen daripada internet
tanpa mendapat keizinan terlebih dahulu. Okey, yang keempat. Tidak menyebarkan maklumat yang salah. Okey, tidak menyebarkan maklumat yang salah ni macam mana? Okey, sekarang, isu yang popular, isu apa? Isu viral ataupun isu tular. Okey, bila berlaku isu viral, isu tular ni, kita tak pasti lagi apa kita tak pasti lagi betul ke tidak isu tu. Okey, bila selalunya benda ni orang yang pertama yang mendownload ataupun memuat turun ke dalam social media, okey, dia selalunya kita hanya berkongsi. Okey, kita tak tahu isu tu betul ataupun tidak. Okey, isu viral, isu tular ni memang satu isu yang popular. Okey, yang kelima, tidak menggodam sesawang orang lain. Maksudnya tidak menceroboh. Menggodam ni maksud dia tidak menceroboh kepada sesawang orang lain. Okey, tidak menyebarkan virus kepada sistem orang lain. Okey, untuk seterusnya, kita masuk kepada kepentingan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, apa kepentingan dia? Apa kepentingan menggunakan teknologi maklumat secara beretika? Okey, kepentingan yang pertama, meningkatkan kualiti kehidupan ataupun meningkatkan kualiti pendidikan. Okey, di dalam meningkatkan kualiti pendidikan ni ataupun meningkatkan kualiti kehidupan, okey, maksud dia penting macam mana? Okey, mengubah cara pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berinovasi. Okey, macam sekarang, cikgu-cikgu perlu mempelbagaikan teknik pembelajaran. Okey, sebab apa? Okey, sesuai dengan norma baharu pada hari ini. Okey, kamu pelajar-pelajar sekalian belajar di rumah. Okey, sebagai seorang cikgu, dia kena mempelbagaikan teknik pengajaran dan juga pembelajaran untuk menarik minat pelajar-pelajar masuk dalam kelas ataupun attend kelas, menyertai kelas. Okey, ada cikgu yang kata, kenapa kelas saya pelajar tak ramai yang masuk? Okey, kemungkinan apa yang berlaku? Okey, mungkin pelajar-pelajar tu lebih berminat kepada hiburan. Okey, bila lebih berminat kepada hiburan, okey, dalam pembelajaran terkini, pembelajaran norma baharu ni, ada guru-guru yang membuat kelas secara Google Meet. Okey, secara apa lagi? Microsoft Teams. Okey, ada yang buat secara TikTok. Ada yang merakam video kemudian send dalam grup Telegram, dalam grup WhatsApp dan juga sumber-sumber yang lain. Contohnya apa? Google Classroom. Okey, download video, kemudian suruh pelajar tengok video dan juga pelajar komen. Ataupun cikgu tu buat secara TikTok. Okey, TikTok sekarang memang isu yang popular. Okey, apa kepentingan dia? Okey, kepentingan dia mampu menarik minat murid. Okey, macam kamu pelajar-pelajar sekalian, kamu nak pembelajaran yang secara pelbagai. Okey, sesuailah dengan teknologi maklumat norma baharu sekarang ni. Okey, yang kedua, mempelbagaikan perkhidmatan dalam talian. Okey, kenapa? Okey, perkhidmatan yang lebih mesra pengguna tidak perlu bersesak-sesak di kaunter, terdapat pelbagai pilihan transaksi dalam talian. Okey, ini fokus selalunya kepada apa? Okey, contoh dia, kita nak bayar bil elektrik, bil air. Okey, kita sekarang tak perlu dah nak pergi bersesak-sesak di kaunter. Okey, kita boleh buat macam mana? Kita boleh buat pembayaran secara online. Okey, Maybank to you, CIMB Click dan pelbagai lagi perbankan online. Okey, sekarang pun dah ada dah Touch and Go e-wallet dan juga pelbagai
pelbagai lagi. Okey, yang kedua, meningkatkan hubungan sosial. Okey, meningkatkan hubungan sosial contohnya apa? Facebook. Okey, Facebook kita boleh cari balik kawan-kawan lama. Kawan-kawan sekolah kita zaman-zaman dulu ni boleh cari balik. Okey, memudahkan komunikasi secara maya dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia. Contohnya kamu ada di Malaysia. Okey, kamu ada di Malaysia dan juga berada di negeri Kedah contohnya. Okey, kamu boleh berhubung, kamu boleh buat video call, kamu boleh buat panggilan kepada kawan kamu yang sedang berada di luar negara, di overseas. Dengan pandemik COVID-19 ni mungkin ahli keluarga kamu tak boleh balik raya. Baru ni kan tahun baru Cina, ahli keluarga lain tak boleh balik raya. Okey, apa yang boleh kamu buat untuk nak berhubung dengan ahli keluarga yang berada di luar negara? Contohnya dia sambung belajar di Singapura. Okey, depa abang kamu ataupun kakak kamu ataupun sahabat-sahabat kamu berada di Singapura. Okey, kamu tak boleh jumpa dan dia juga tak boleh balik untuk sambut raya. Okey, apa yang dia boleh buat? Okey, dia buat panggilan video. Okey, tujuan dia apa? Kepentingan dia apa? Untuk mengeratkan hubungan. Okey, untuk nak eratkan hubungan, tak putus persahabatan, tak putus persaudaraan. Okey, yang keempat menjanakan ekonomi. Okey, menjanakan ekonomi, dia fokus kepada kepentingan dia menyediakan peluang perniagaan dan perkhidmatan. Barangan atau perkhidmatan boleh dipromosikan dengan meluas. Okey. Yang ni untuk yang kepentingan yang keempat menjanakan ekonomi ni, waktu berlaku Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama. Okey, waktu berlaku Perintah Kawalan Pergerakan, ramai usahawan yang mengambil peluang untuk menjanakan ekonomi. Ada keluarga yang terjejas, ada keluarga yang dipotong gaji, ada ahli ketua keluarga yang diberhentikan kerja. Okey. Mereka mengambil satu inisiatif untuk berniaga secara online, berniaga secara alam maya dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini secara beretika. Mereka menjual makanan, mereka menjadi runner ataupun menjadi penghubung untuk membeli barang-barang dapur. Okey, seperti apa? Nak order masuk aplikasi Foodpanda, kemudian kita boleh order makan. Order barang-barang basah daripada runner-runner. Okey, penjualan dan pembelian boleh dibuat secara dalam talian. Maksudnya, kamu tak perlu dah nak pergi supermarket. Kamu tak perlu dah nak pergi pasar untuk nak beli ikan, nak beli ayam, nak beli daging ataupun nak beli barang-barang basah dan juga barang-barang kering. Kamu hanya perlu menggunakan telefon bimbit. Guna telefon bimbit ataupun guna secara mesej kepada orang yang nak jadi runner kamu tu. Okey, bila berlaku macam ni, memang banyak yang dapat menjana ekonomi dan dapat meringankan beban keluarga yang kehilangan kerja. Ada yang kena potong gaji, ada yang dipaksa cuti tanpa gaji, dan bila mengambil inisiatif berniaga secara online ni, sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban keluarga. Okey, seterusnya kita masuk kepada perkongsian maklumat. Okey, pelbagai maklumat dapat diperolehi dengan mudah. Kerja penyelidikan dan pembelajaran dapat dibuat dengan lebih sistematik dan juga maklumat terkini dalam pelbagai bidang dapat disebar secara meluas. Maksud dia ada information terkini. Contohnya, okey, macam 2 hari lepas, okey, vaksin COVID-19 dah sampai di Malaysia. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia menyebarkan secara meluas untuk ada yang nak ambil vaksin ni, kemudian kita boleh daftar di mana. Nak ambil vaksin, daftar di mana. Macam tu juga tentang perkongsian maklumat yang lain. Pembukaan sekolah. Okey, sekolah, kalau kamu tak ada teknologi maklumat, walaupun televisyen di rumah, dan juga sekarang ni televisyen kurang dah tengok, kamu banyak tengok melalui handphone. Okey, sekarang ni
Macam baru ni Menteri Pendidikan membuat pengumuman tentang pembukaan sekolah. Okey, bila dibuat pengumuman tentang pembukaan sekolah, mungkin kamu berada di luar kawasan. Okey, kamu tengok melalui handphone. Facebook Live. Okey, Facebook Live. Okey, kamu tengok. Kemudian dia bagi tahu sekolah rendah buka sekolah pada awal Mac. Sekolah menengah buka sekolah pada awal April. Okey, kamu sebagai pelajar tingkatan 4 perlu hadir ke sekolah pada awal April. Okey, seterusnya menjimatkan kos dan masa. Ini memang tak dinafikan. Okey. Menjimatkan kos dan masa. Okey, kos. Kalau kamu menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini secara beretika, pelbagai kos seperti kos panggilan telefon dan pengangkutan dapat dijimatkan. Okey, kamu tak perlu keluar pergi pasaraya. Kamu tak perlu keluar untuk pergi Tenaga Nasional untuk menjelaskan bil api, bil elektrik. Okey, kamu tak perlu pergi pasar untuk membeli ikan, membeli sayur-sayuran dan juga aneka pelbagai barang basah dan barang kering. Okey, jimat kos minyak. Okey, perbincangan atau mesyuarat dapat diadakan secara telesidang. Okey, sesuai dengan pembelajaran norma baharu ni, kamu pun tak perlu pergi sekolah. Okey, kelas hanya diadakan secara online ataupun secara alam maya. Okey, alam maya. Kamu duduk depan komputer, okey, cikgu akan bagi link. Okey, hari ni kita akan belajar pada pukul 10 pagi. Okey, nanti dalam pukul 8.30 cikgu akan share link di dalam Google Classroom ataupun di dalam grup Telegram kelas kamu. Kemudian kamu masuk melalui link tu untuk pembelajaran secara alam maya. Okey, kalau orang yang bekerja, ada meeting secara online, ada discussion secara online, ada apa lagi, perbincangan, masalah-masalah sebab mereka bekerja daripada rumah kan, jadinya perbincangan semua dilakukan secara online. Okey, seterusnya penggunaan sumber tenaga manusia dapat diminimumkan. Okey, seterusnya kita masuk kepada contoh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, contoh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, di sini, macam mana kita nak gunakan teknologi maklumat ni secara beretika dengan tidak melanggar undang-undang negara. Tidak dikenakan tindakan undang-undang daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey, bila berlaku penggunaan teknologi maklumat secara tidak beretika. Okey, secara tidak beretika. Okey, kamu boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh Polis Diraja Malaysia dan juga oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Okey, dua badan ini, bila kamu dikenakan tindakan undang-undang, kamu memviralkan benda yang tak betul. Okey, memviralkan benda yang tak betul. Okey, kamu boleh dikenakan laporan kepada kedua-dua badan ni, kedua-dua Polis Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Kamu juga boleh dikenakan tindakan undang-undang yang sangat tegas. Okey, ini di dalam buku teks kamu ni dia menerangkan tentang contoh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, apa contoh dia? Penggunaan akaun email ataupun mengenal pasti laman sesawang punca daripada maklumat. Okey, contoh kamu dapat information daripada grup WhatsApp. Okey, dalam kawasan kamu terdapat 15 orang yang positif COVID-19. Okey, sedangkan kamu duduk di rumah, kamu tak tahu pun kata siapa yang kena. Okey, bila disiasat rupanya bukan kena COVID-19 tetapi mungkin dia disuspek. Result belum keluar, jadinya itu dikira sebagai information yang tak tepat. Okey, apa lagi?
Okey, untuk dalam buku teks, okey, untuk di slide ni dalam buku teks ni saya ada buat penambahbaikan sikit. Kemudian di dalam buku teks, contoh dia penggunaan akaun email, okey? Penggunaan akaun email. Okey, jika kamu ada email tak kisah email Yahoo ke, email Gmail ke, dan sekarang pelajar-pelajar diberi akaun delima untuk kamu masuk dalam Google Classroom. Okey, maklumat email kamu. Okey, login ID dan juga password kamu tak boleh share. Kamu tak boleh share dengan siapa-siapa pun, walaupun dengan orang yang terdekat. Kita tak tahu, mana nak tahu tiba-tiba kamu share akaun email kamu sama dengan akaun Facebook. Okey, kawan kamu dah tahu dah akaun kamu tu, kemudian dia ambil, kemudian dia hack. Okey, dia share video-video yang tak elok, jadinya nama kamu yang akan terjejas. Okey, merahsiakan nama pengguna dan kata laluan daripada pengetahuan orang lain. Tidak memalsukan maklumat diri dalam pendaftaran email. Okey, sebelum nak daftarkan email tu, dia minta maklumat diri kamu. Kamu tak boleh palsu lah. Kalau kamu memalsukan maklumat, bila dia orang dapat detect kata kamu palsukan maklumat, kamu akan dikenakan tindakan. Okey, menggunakan email dengan bijak dan berhati-hati. Okey, menggunakan email ni secara berhemah, secara beretika, secara beradab, secara bermanfaat, guna untuk tujuan yang baik. Okey, yang kedua, tidak menyentuh hal agama, tradisi, budaya dan kaum lain. Okey, yang ni sangat-sangat ditekankan dalam pendidikan moral. Okey, tidak menyentuh hal agama, hal tradisi, dan juga budaya kaum-kaum lain. Okey, kita tidak menyentuh sensitiviti masyarakat. Okey, sensitiviti masyarakat. Mungkin bagi kamu benda tu tak sensitif, okey, tapi bagi kawan kamu yang berlainan agama, berlainan kaum, berlainan budaya dengan kamu, benda tu menjadi satu yang sensitif. Okey, seterusnya. Berdaftar dengan SSM. Okey, berdaftar dengan SSM, membuat perniagaan dalam talian dengan cara yang betul. Okey, kalau kamu nak buat berniaga online, selalunya berniaga online ataupun apa-apa perniagaan, kamu perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, every year kamu boleh pergi renew lesen. Kalau kamu nak buka perniagaan, apa jenis perniagaan pun, kamu perlu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, kalau dekat Alostar ni, dalam tahun tu ada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bila kamu pergi daftar dekat SSM, kamu akan dapat lesen. Okey, kita refer kepada buku teks. Okey, kita refer kepada buku teks muka surat 48. Okey, dia fokus kepada penggunaan pengiklanan. Okey, mengiklankan barangan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang dan norma masyarakat. Okey, jual makanan, jual baju, jual kasut dan juga pelbagai perkhidmatan lain tanpa melanggar undang-undang negara. Okey, janganlah jual dadah pula. Jual dadah secara online. Okey, ada yang buat macam tu tetapi sudah ditapis. Okey, berintegriti bagi memastikan pengguna tidak berasa tertipu. Okey, kena jujurlah, tak bolehlah order macam ni dapat tak sama macam seperti digambar. Kadang-kadang bila kita order sesuatu, dia akan tulis caption tau dekat bawah tu. Okey, tidak seperti warna tidak seperti yang dipaparkan. Mungkin ada ni sikitlah, ada pencahayaan. Okey, tidak seperti di dalam gambar. Okey, bila macam tu kita tak rasa tertipu lah, sebabnya kita dah tahu dah, memang kita dapat nanti mungkin ada warna kurang sikit ke, tak sama sikit ke, tapi kalau tak sama 100%, kita boleh
kita boleh argue lah, kita boleh tanya pasal kenapa saya dapat ni tak seperti tu, kenapa saya dapat baju ni saya order warna merah dapat warna hijau, contohlah. Okey, kalau macam tu memang perlu ditanya untuk mendapatkan kepastian kenapa. Okey, seterusnya, bersaing secara sihat dan tidak memburukkan barangan dan perkhidmatan orang lain. Okey, contohnya kat sini apa dia? Okey, contoh kita guna secara beretika ni macam mana? Okey, kita berniaga benda yang sama. Okey, berniaga menu yang sama. Okey, berniaga chicken chop contohlah. Berniaga nasi tomato. Okey, contoh berniaga nasi tomato. Okey, kedai A dan peniaga A, peniaga B, peniaga C berniaga menu yang sama. Nasi tomato, nasi tomato, nasi tomato. Okey, ketiga-tiga orang ni berniaga menu yang sama. Okey, mereka perlu bersaing secara sihat. Tak bolehlah peniaga A ni nanti mungkin perniagaan dia kurang laku. Okey, dia memburukkan peniaga B, dia memburukkan peniaga C untuk nak tarik pelanggan daripada peniaga C dan juga peniaga B untuk membeli makanan daripada dia. Okey, tak boleh macam tu. Kalau macam tu salah. Okey, seterusnya, memuat turun dan memuat naik. Okey, mendapat kebenaran yang sah daripada pemiliknya. Kadang-kadang kita nak download apa-apa information daripada internet. Okey, kadang-kadang dia minta password. Kadang-kadang dia minta kita mungkin ada link-link yang boleh untuk kita download tu lah. Tidak memuat turun dan memuat naik bahan yang negatif. Okey, bahan-bahan negatif. Okey. Bahan negatif contohnya apa? Bahan lucah, video lucah, information yang negatif. Okey. Tidak memuat turun dan memuat naik perisian tidak berlesen. Okey, yang ni selalunya cetak rompak. Okey, seterusnya kita fokus kepada kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, ada 5 kesan pengabaian penggunaan. Okey, kesan kita abaikan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Apa akan berlaku kesan dia? Okey, yang pertama, ketidaktepatan maklumat. Okey, ketidaktepatan maklumat. Kenapa ketidaktepatan maklumat ni menjadi satu kesan yang besar? Okey, sebab apa? Okey, bila information yang dibagi, maklumat yang dibagi itu tidak tepat. Okey, akan mengelirukan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, apa lagi? Akan menimbulkan fitnah. Mungkin benda tu tak buat pun, benda tu tak berlaku pun, tetapi bila orang kongsi, orang share, okey, akan menyebabkan berlakunya fitnah dan yang pastinya akan mengaibkan imej diri orang yang ditularkan, yang difitnah tu akan terjejas. Okey, kita masuk poin yang kedua, isu keselamatan. Isu keselamatan ni apa dia? Okey, terdedah kepada buli cyber. Okey, buli cyber. Okey, isu buli cyber ni satu isu yang popular dalam pendidikan moral. Okey, ancaman keselamatan diri, keluarga dan harta benda. Isu keselamatan ni sangat-sangat ditekankan. Sebab apa? Tidak mahu berlaku ancaman keselamatan. Tak semestinya berlaku ancaman kepada diri kita saja. Kemungkinan orang-orang yang terdekat dengan kita dan juga ahli keluarga. Okey, yang ketiga, serangan pelbagai virus. Okey, serangan pelbagai virus. Yang kesan yang pertama akan menjejaskan sistem komputer. Yang kedua, mengganggu penggunaan harian dalam teknologi, maklumat dan telekomunikasi dan juga dapat melumpuhkan operasi sesebuah organisasi. Okey, bila berlaku serangan virus akan menyebabkan sesuatu organisasi ataupun syarikat tu boleh lumpuh. Okey, boleh lumpuh.
Okey, yang keempat, terdedah kepada bahan negatif. Okey, terdedah kepada bahan negatif. Okey, macam pelajar kamu. Okey, umur-umur kamu ni memang suka mencuba. Okey, bila kamu terdedah dengan bahan-bahan negatif. Okey, kamu tengok kawan isap rokok. Okey, kawan isap rokok. Okey, kamu nak cuba. Okey, apa rasa rokok tu? Okey, macam tu juga bila kamu tengok kawan terlibat dengan perlumbaan haram. Okey, kamu tengok kawan terlibat dengan perlumbaan haram. Okey, kamu pun nak cuba. Okey, bila terlibat dengan perlumbaan haram, okey, apa kesan dia dekat kamu? Okey, kemungkinan kamu akan kemalangan. Kemungkinan kamu akan kehilangan nyawa. Okey, kemungkinan apa lagi? Kamu akan cedera yang teruk. Okey? Okey, kesan kepada terdedah kepada bahan negatif tu meningkatkan gejala sosial. Okey. Apa contoh gejala sosial? Macam tadi saya bagi contoh isap rokok. Okey. Yang kedua, perlumbaan haram, vandalisme, apa lagi? Perlawanan basikal lajak. Okey, basikal lajak tu pun satu isu jugalah, sebabnya selalunya dia orang naik waktu malam, tak ada lampu, tak ada apa kan, kemudian akan boleh menyebabkan keselamatan kita terjejas. Okey, seterusnya ketagihan penggunaan. Okey, ketagihan penggunaan. Okey, ada kajian yang dijalankan, ketagihan penggunaan telefon bimbit melebihi masa yang sepatutnya. Okey, bila berlaku ketagihan penggunaan telefon bimbit ni, apa akan berlaku dekat diri kamu? Okey, menjejaskan kesihatan. Okey, sebelum kamu tak pakai, menjejaskan kesihatan, mengganggu tugasan harian. Contohnya kamu terlalu leka dengan telefon bimbit, main game, melayari laman-laman sosial. Okey, tengok YouTube. Okey, mengganggu tugasan harian kamu untuk buat kerja sekolah. Okey, macam kamu buat kerja sekolah. Okey, cikgu bagi time untuk submit kerja sekolah. Buka komputer. Okey, hantar secara online. Okey, kamu tak buat kerja sekolah, kamu masuk YouTube. Kamu masuk segala-galanya dalam komputer tu tanpa kamu menyelesaikan kerja sekolah yang sepatutnya. Okey, menjejaskan masa berkualiti bersama-sama dengan keluarga. Okey, dekat sini memang berlaku. Bila kamu terlalu fokus kepada handphone, kamu fokus kepada teknologi maklumat, kepada internet, masa bersama-sama keluarga pun terjejas. Okey. Okey, seterusnya. Okey, bila soalan moral. Okey, bila soalan moral, dia akan tanya perasaan apabila menggunakan TMK ataupun teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, secara beretika nah. Okey, selalunya perasaan dia apa? Bangga, gembira, senang hati. Ada tak kalau kita guna secara beretika dia ada perasaan sedih, perasaan kecewa? Tak ada. Kalau contoh isu yang dia bagi, okey, kamu melayari internet untuk mencari information, kamu nak menyelesaikan kerja khusus yang diberi oleh guru. Dia bagi satu gambar, kemudian dia tanya, okey, apakah perasaan anda kamu melihat Ali menyelesaikan kerja sekolah tu? Okey, kamu tentu jawab bangga dan juga gembira. Okey, tapi kalau ada isu yang dia bagi, kamu buka komputer ataupun di handphone, kamu tengok benda-benda yang negatif. Okey, dia tanya apa perasaan? Takkan kamu nak jawab bangga dan juga gembira? Tentu kamu akan jawab kecewa, sedih, marah. Okey, ini selalunya soalan perasaan, soalan kebat. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan. Tadi sebelum yang saya mulakan tadi, slide yang ketiga tu ada tentang berlaku plagiat. Okey, berlaku plagiat. Apa maksud plagiat? Okey, apa maksud plagiat? Okey, di sini saya boleh terangkan sedikit tentang apa maksud plagiat. Okey, apakah maksud plagiat? Okey,
Plagiat bermaksud mencedok karya. Maksud dia mengambil karya orang lain, mengambil hasil kerja orang lain sebagai hasil kerja diri sendiri. Okey. Mencedok karya atau tulisan orang lain yang disiarkan kembali sebagai karya sendiri. Okey. Yang kedua, okey, pada pendapat anda, mengapakah perbuatan plagiat lebih banyak dilakukan oleh pelajar-pelajar? Okey, sebab apa isu plagiat ni berlaku semakin banyak. Selalunya benda-benda ni terlibat dalam pelajar universiti ketika membuat kerja khusus. Okey, tak semua kemungkinan sebab apa berlaku plagiat ni? Okey, pelajar tak ada idea, tak ada point nak buat kerja khusus tu, nak menyelesaikan kerja khusus tu. Kemudian senang menyiapkan tugasan, tidak perlu buang masa yang banyak. Ambil information tu, terus copy dan letakkan nama kita sebagai yang menghasilkan karya tersebut. Sedangkan karya tersebut kita ambil daripada pihak yang lain. Okey, tidak mahir mencari maklumat. Tak tahu nak cari maklumat daripada mana. Memang dah tak ada idea dah nak cari maklumat daripada mana. Okey, search dalam internet, cari, kemudian jadikan sebagai hasil karya sendiri. Okey, kurang kesedaran tentang plagiat. Tak tahu apa itu plagiat. Tak tahu apa yang boleh dikenakan jika seseorang itu ditangkap mencuri hasil karya orang lain. Okey, seterusnya kita tengok sedikit. Kamu pun di sekolah kamu tentu cikgu-cikgu kamu dah dedahkan pasal format instrumen peperiksaan SPM mulai tahun ini. Okey, jadinya kamu pelajar tingkatan 4 2021 akan mengambil SPM 2022. Okey. Ini saya tunjuk sekali lalu je, kamu pun dah didedahkan. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh soalan. Okey, tengok kepada contoh soalan. Okey, baca pernyataan di bawah kemudian jawab soalan. Okey, baca pernyataan di bawah kemudian jawab soalan. Okey. Okey, untuk soalan yang plagiat tadi, sekali ditanya soalan pun apakah maksud plagiat, selalunya soalan tu 1 markah. Okey, kalau ditanya kepentingan ke punca ke, kemungkinan markah 2 ataupun 3. Okey, untuk soalan ni. Guru anda telah meminta murid-murid melaksanakan satu tugasan. Tugasan tersebut memerlukan anda mencari maklumat menggunakan media sosial. Okey, soalan yang pertama. Bagaimanakah anda dapat mencari maklumat yang diperlukan dengan mematuhi etika penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi? Okey, macam mana kamu nak cari maklumat? Okey, jawapan dia selalunya soalan macam ni 3, 2 atau 3 markah lah. Okey, mencari bahan maklumat dari laman sesawang yang betul, mendapatkan maklumat yang sahih yang betul, tidak melakukan plagiat. Okey, yang kedua, jelaskan kepentingan pun lebih kurang tadi juga. Kemudian, okey, ini soalan berkaitan isu. Okey, Rita telah mendapat email yang memberitahu bahawa dia telah dipilih untuk memenangi wang hadiah berjumlah RM10,000 daripada sebuah syarikat pengeluar minuman terbuka. Email tersebut juga telah meminta nombor akaun banknya untuk dimasukkan wang tersebut. Okey, sekiranya anda yang menerima email di atas, apakah yang patut anda lakukan? Berikan penjelasan. Okey, kalau soalan ni, kalau naik dalam soalan esei yang 10 markah pun, kamu kena jawab macam soalan esei 10 markah. Okey, yang pertama, apa yang patut kamu lakukan? Tindakan. Okey, tindakan. Bila tindakan perlu ada penjelasan, perlu ada alasan. Okey, seterusnya. Okey, isu masyarakat pada masa kini. Okey, perbuatan segelintir masyarakat yang suka mendedahkan hal peribadi mereka di laman sosial tidak boleh dipandang ringan kerana mendatangkan kesan yang tidak baik. Contohnya apa?
memasukkan, okey, kita pergi ke sesuatu destinasi, okey, kemudian share di Facebook, share di Facebook, okey, check in di mana, okey, berada di mana, okey. Kalau ada orang yang nak mengambil tindakan yang buruk dekat kita, dia boleh trace kita punya lokasi, dia boleh tahu kita punya lokasi, dan dia boleh juga jejak di mana kita berada. Okey, berdasarkan situasi di atas, ramalkan kesan pengabaian penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi secara beretika. Okey, tengok jawapan yang pertama. Okey, boleh mengancam keselamatan diri dan keluarga. Okey, boleh menjadi sasaran penjenayah cyber. Okey, yang keempat, jawapan yang keempat, menimbulkan perasaan tidak suka ataupun benci. Okey, selalunya apa? Beli barang-barang bernilai, berharga. Memang mungkin kita nak share tu untuk nak berkongsi kegembiraan kita. Kita dapat beli handbag berharga RM20,000 contohnya. Okey, kita nak share dalam media sosial. Okey, dapat beli handbag tu dengan hasil kerja kita yang berpenat lelah bekerja selama ni. Kita dapat membeli handbag yang berharga RM20,000. Okey, kita nak share tu untuk nak menggambarkan kegembiraan kita dapat membeli. Tetapi kemungkinan besar ada daripada kawan-kawan kita tu yang tak suka. Dia anggap kita ni berlagak, kita ni riak, kita ni action nak tunjuk kita mampu beli. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk kepada refleksi. Okey, refleksi start daripada saya tunjuk video tadi sehingga kepada soalan tadi. Okey, refleksi penggunaan TMK secara beretika. Okey, pelajar ingat TMK itu teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, yang pertama, saya boleh memanfaatkan TMK dalam proses pembelajaran. Okey, sekarang ni kan kita norma baharu belajar di rumah. Okey, belajar di rumah, kamu boleh memanfaatkan teknologi maklumat ni dalam proses pembelajaran. Okey, saya boleh menggunakan TMK untuk mempromosikan keistimewaan negara. Okey, selepas habis tempoh PKPB, okey, kamu nak pergi melancong, contoh, kamu nak pergi melancong ke tempat-tempat pelancongan dalam negara. Okey, kamu boleh masukkan dalam social media kamu untuk nak ceritakan tentang keistimewaan tempat yang kamu pergi. Contoh dia, kamu pergi Pulau Langkawi. Okey, kamu boleh share. Okey, ada apa tempat-tempat menarik di Langkawi? Okey, cable car, kamu boleh pergi Pulau Dayang Bunting, kamu boleh pergi pelbagai tempat-tempat yang menarik, ada underwater world dan macam-macam lagi lah. Boleh tengok tempat yang bersejarah seperti Mahkamah Suri. Okey, seterusnya, saya menggunakan TMK untuk mengeratkan hubungan persahabatan. Okey, macam tadi saya dah terangkan. Okey, ada ahli keluarga kamu tak boleh balik raya. Okey, tak boleh balik raya. Kemudian kamu boleh buat video call kepada ahli keluarga kamu tu untuk nak bersama-sama meraihkan perayaan dan berkongsi kegembiraan. Okey, seterusnya, penggunaan teknologi maklumat ni secara beretika juga dapat memelihara diri kita daripada terdedah dengan unsur-unsur yang negatif. Okey, kita guna secara baik akan memberi kesan positif kepada diri kita dan juga diri ahli keluarga dan juga masyarakat setempat. Okey, sekian, terima kasih.